Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini dapat kita bertemu kembali ya bersama saya Nurah Hijrah. Dah lama kita tidak bertemu, dan kepada ibu-ibu, bapa-bapa dan adik-adik saya di luar sana, doa saya semoga anda sentiasa dalam keadaan tenang, semoga sentiasa dalam keadaan sihat dan juga ya dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita melalui hidup yang penuh Fata Morgana, penuh dengan pancaroba ini, yang hanyalah Fata Morgana ini ya, hidup yang sementara ini, insya-Allah, amin. Baiklah, di pertemuan pada kali ini saya ingin membincangkan satu topik ya yang saya kira sesuai dengan maklumlah ya, result SPM, STAM baru keluar pada waktu ini. Sebelum tu saya ingin mengucapkan tahniah kepada adik-adik kita yang baru saja mendapat keputusan SPM dan juga STAM, dianggarkan lebih kurang 400,000 lebih pelajar yang telah menduduki peperiksaan SPM yang lalu, dan yang cemerlang, yang mendapat result yang cemerlang, tahniah diucapkan. Dan ada pun begitu yang tidak cemerlang, yang kurang memperangsangkan dan juga yang mungkin tidak lulus. Pesan Kak Nora di sini, jangan pernah putus asa. Ini bukanlah pengakhiran segala-galanya. Masih lagi adik-adik boleh berusaha untuk mencipta kejayaan-kejayaan pada masa akan datang. InsyaAllah ya. Dengan izin Allah segalanya boleh berlaku. Yang pentingnya jangan putus asa. Allah sentiasa bersama kita. La tahzan, innallaha ma'ana. Okey, baiklah. Berbalik kepada topik kita. Apa agaknya topik hari ini kita nak bincangkan? Okey, topik kita hari ini adalah gagal dalam peperiksaan bukanlah gagal selama-lamanya. Nampak kat situ, cantik kat situ kan? Okey, baik. Jadi bagaimana agaknya kita nak menghadapi kegagalan dalam peperiksaan? Kita dah berusaha ni, ataupun ada kelalaian mungkin dalam usaha kita ya. Lepas tu bila kita dapat result, subhanallah, kita gagal. Jadi bagaimana agaknya untuk kita menghadapi kegagalan ini? Okay, yang pertama ya adik-adik, yang pertama yang perlu adik-adik lakukan adalah ucapkanlah Alhamdulillah, bersyukur. Alhamdulillah. Kenapa pula nak bersyukur ni Kak Nora? Dah gagal ni. Macam mana pun apabila kita mendapat sesuatu, tak kiralah baik ataupun buruk, kita tetap ucapkan Alhamdulillah. Sebab kita tidak tahu ya, mungkin barangkali kita nampak buruk bagi kita, tetapi sebenarnya ia membawa kebaikan bagi kita. Kita tidak tahu. Allah yang maha mengetahui. Allahu Sami'un Alim. Allah maha mendengar dan Allah maha mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Allah maha mengetahui. Jadi kita gagal hari ini, Allah bagi kita gagal hari ini supaya Allah nak kita berusaha bersungguh-sungguh, berusaha dengan lebih baik lagi untuk kita baiki diri, untuk kita baiki hubungan dengan ibu dan ayah, dengan keluarga kita, dengan sahabat andai kita, dengan guru-guru kita, dengan orang sekeliling kita, untuk kita mendapat hidup yang lebih berkat, untuk kita mendapat kejayaan yang membawa keberkatan. Yang kita nakkan adalah kejayaan. Kita nakkan ni adalah bukan kejayaan biasa saja, tapi yang kita nakkan adalah kejayaan yang membawa kepada keberkatan, iaitu kejayaan yang mendekatkan lagi diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah bila kita dapat result tu result yang tidak kita ingini, ya, kita gagal ni, kita masih mengucapkan Alhamdulillah. Pasti ada hikmah sebaliknya. Yakin bahawa pasti ada hikmah sebaliknya. Itu yang pertamanya. Yang pertamanya, bersyukur dan ucapkan Alhamdulillah. Okey. Yang kedua, adik-adik minta petunjuk daripada Allah. Berdoa. Ya, buat istikharah, minta petunjuk. Ya Allah, hamba ni telah gagal ya Allah. Apa yang patut hamba ni lakukan selepas ini ya Allah? Berilah hamba petunjuk. Adakah hamba ni patut duduki peperiksaan SPM ataupun STAM sekali lagi ya Allah? Seperti yang kita tahu, SPM, CGL SPM ni boleh diduduki, boleh kita duduki beberapa kali. Kita boleh repeat paper. Jadi adik-adik yang gagal ni ya, minta petunjuk. Itu kan Kak Nora katakan, minta petunjuk pada Allah, buat solat istikharah, minta petunjuk apa yang patut adik lakukan next yang baik untuk agama dunia akhirat adik. Ya, buat solat istikharah, minta berdoa kepada Allah. Ya, minta berdoa pada Allah. Tapi bila kita nak minta pada Allah, ya, selalu biasanya kita mulakan dengan minta ampun. Kadang-kadang kita ni berlaku sesuatu perkara tu kita tak sedar disebabkan kesilapan kita sendiri. Satu. Yang keduanya,
Kita memang sebagai manusia, kita tak lari daripada melakukan kesilapan. Justru itu apabila kita berdoa, kita nak minta apa pun, mulakan dengan minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi itu dia. Itu yang kedua, minta petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, dapatkan nasihat dan sokongan dari ibu bapa dan orang sekeliling, adik-adik. Okey, minta sokongan, ya, minta nasihat mak ayah, minta tanya pandangan mereka. Macam mana ni mak? Saya dah gagal ni, adik dah gagal ni. Adik dah buat bersyukur dah mak. Adik tak tahu macam mana. Adik minta maaf kat mak dan ayah. Jadi tetapi sekiranya ibu dan ayah adik-adik tidak memberi sokongan, malah marah kepada adik-adik, adik-adik bersabar. Sabar, sabrun jamil. Allah sebut dalam Al-Quran, fasbir sabran jamila. Ya, bersabarlah kamu dengan sabar yang baik. Jadi bersabar. Dan ingat, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan bersedih. Sesungguhnya Allah bersama kita. Jadi adik-adik tidak perlu bersedih. Kalau sekiranya adik-adik tidak dapat sokongan, tidak mendapat sokongan daripada ibu dan ayah, orang yang dekat dengan adik-adik ni, jangan putus asa, jangan sedih. Kerana ingat, Allah sentiasa bersama kita. Allah sentiasa bersama adik-adik. Adik-adik tidak akan pernah seorang. Hidup ni kita akan rasa kita susah, maknanya susah nak buat banyak perkara jika kita ni buat seorang aja. Tetapi kalau kita buat sesuatu dengan Allah, bersama Allah, dengan kesedaran yang Allah ada bersama kita, kita rasa lebih mudah untuk kita hadapi. Okey? Itu yang ketiga. Dan yang keempat, baiki disiplin diri. Ya, kalau sebelum ini, selama ni adik-adik selalu pagi-pagi dah bangun solat subuh, tidur balik, ya, dan tidak suka, orang kata mungkin barangkali tak suka nak buat kerja-kerja rumah dan sebagainya. Tapi pada saat ini, hari ini, mulakan semangat yang baru, baiki disiplin diri. Ya, baiki disiplin diri. Jadi tekad dalam diri ni, okey, pagi-pagi nak bangun pagi, ya, nak orang kata nak bersihkan diri, nak bersihkan rumah, nak tolong ibu dan ayah. Baiki disiplin diri kita, ya. Okey, kerana kalau kita tak baiki disiplin diri, seorang yang mempunyai disiplin diri yang rendah sukar nak berjaya. Jadi kalau kita nak baiki diri kita, ya, salah satu yang perlu kita baiki adalah disiplin diri kita. Mungkin tidak sempurna, tidak mengapa, tetapi kita baiki sedikit sambil sikit. Kita kena ada usaha tu, mujahadah tu perlu ada. Okey? Okey. Dan yang kelima, cek semula apa niat kita belajar, apa niat adik-adik belajar sebelum ni. Niat apa? Adakah sebelum ni belajar suka-suka je, tak pasang niat betul-betul, ataupun ada niat okey nak kejar, nak jadi profession, okey, contohnya nak jadi doktor, nak jadi lawyer, nak jadi macam tu lah kan. Jadi kalau misalkan ada niat macam tu, kenapa ada niat macam tu? Adakah ikut-ikut orang, ataupun adik suka pekerjaan macam tu? Okey, bila kita bekerja, bila kita belajar ni adik-adik, kita belajar tambah ilmu bukan untuk kita nak kejar pangkat, bukan profession. Ya, bukan profession. Kita perlu sedar itu. Cita-cita kita, niat kita tu, niat kita belajar, niat, kan orang sebut niat, niat kita tu, kita belajar kerana Allah, dan niat kita itu adalah, kita belajar adalah untuk membaiki akhlak kita, membaiki diri kita. Dan sudah tentu kita belajar, kita belajar masa kita ke sekolah ni, kita tak ada pilih bidang, tetapi mungkin barangkali kadang-kadang ada juga aliran science stream, art stream, tetapi itu sebenarnya kita pilih berdasarkan minat kita. Sudah tentu kita nak mendalami ilmu yang berdasarkan minat kita, ya, selain daripada ilmu-ilmu yang penting yang lain. Sekarang ni ilmu ni sebenarnya memang semuanya berguna, tetapi yang kita nak mendalami ni sesuatu area yang kita suka. Okey, tetapi tak salah kalau misal kata kita fikirkan, okey, kita katakan kita berniat ni, kita belajar bersungguh-sungguh ni, nanti kita nak jadi doktor, sebab nanti bila kita jadi doktor, kita nak tolong orang susah. Jadi kita ada klinik sendiri, kita nak bagi bayar yuran-yuran, maknanya bila yuran konsultasi doktor, ya, ubat-ubatan dan sebagainya,
kita nak bagi kepada mereka yang memerlukan, yang miskin, kita bagi, mungkin bagi percuma. Lepas tu ada mungkin yang sederhana, kita bagi harga yang rendah, begitu. Jadi kita tetapkan harga-harga yang berbeza. Itulah adil. Sebenarnya itulah adil namanya ya, dalam Islam, perspektif Islam. Adil itu kita letak di tempat yang betul, bukan maknanya adil itu sama. Jadi nampak kat situ. Tak salah kalau begitu, niat kita tak salah. Tapi niat asas itu nak menuntut ilmu tu, kita niatkan. Kita nak menuntut ilmu kerana Allah, kita nak belajar kerana Allah, dan kita nak belajar untuk membaiki akhlak kita. Sebab kita kena faham ya, ilmu ni, seorang yang berilmu adalah seorang yang berakhlak. Kita tak boleh pisahkan ilmu dengan akhlak. Tak boleh. Itu sebabnya kalau kita lihat zaman sekarang dengan zaman dahulu berbeza. Orang dahulu semakin tinggi ilmu, semakin berakhlak. Hatta kita tengoklah ya, kalau orang tengok masa kan orang kecil-kecil dulu, abang-abang saudara, kakak saudara yang belajar tahap diploma pun akhlak, subhanallah, bagusnya akhlak mereka. Tapi zaman sekarang berubah ya, apabila orang tidak lagi menekankan berkenaan dengan akhlak ini, lebih orang kata fokus tu mungkin lari, tetapi Kak Nora yakin ya, masih boleh perbaiki. Saya yakin masih lagi boleh perbaiki perkara ini, insya-Allah ya. Okey, baik. Itu antaranya yang adik-adik boleh lakukan ya. Apapun Kak Nora. Jadi kita imbas balik. Yang pertama tadi tu bersyukur. Alhamdulillah, maknanya redha. Ya, bila kita redha ya. Okey. Yang kedua, minta petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala apa nak berlaku next, apa yang kita nak lakukan next. Okey. Yang ketiga, dapatkan nasihat dan sokongan dari keluarga. Dan keempat, baiki disiplin diri. Dan yang kelima, cek semula dan betulkan niat. Itu dia 5 perkara yang adik-adik perlu lakukan. Okey. Apapun Kak Nora doakan, semoga adik-adik berjaya di dunia dan akhirat. Semoga dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam adik-adik menghadapi segala ujian yang diberikan, dan bersabar sentiasa, dan sekiranya tidak mendapat sokongan dari keluarga dan apa-apa saja cabaran selepas ni, adik-adik sentiasalah sabar dan kuatkan semangat. Ingat Kak Nora sebut tadi, la tahzan innallaha ma'ana. Ini adalah ayat dalam surah At-Taubah ayat 40 ya. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Jangan bersedih, jangan pernah bersedih. Okey? Baik, itu sahaja pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih di atas kebersamaan, dan semoga insya-Allah kita dapat bertemu lagi di masa-masa akan datang. Untuk itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa, ma'assalamah.